Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam. Pada 1 jam seterusnya, anda akan bertemankan saya Ustaz Hariri dalam rancangan agama yang tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Semestinya Forum Perdana Ehwal Islam. Kalau minggu lalu kita bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia, malam ini kita bersama dengan penganjur kita iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Had Ehwal Pengguna sebagai penganjur forum pada malam ini. Tentu sekali kerjasama erat JAKIM dan juga RTM dan dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Kalau minggu lalu kita berbicara di atas maudhu' silibus subjek kita berkenaan dengan hubbul watan, cinta kepada negara. Namun malam ini kita akan masuk dalam subjek muamalat Islam, ekonomi Islam. Nak tahu apakah topik dan perbincangan yang kami akan huraikan? Apa kata jom kita tengok segmen bingkisan. Alhamdulillah. Malam ini episod ke-40 sepanjang tahun 2021 kami bersiaran. Kekal dalam perintah ataupun dalam keadaan SOP, 4 buah kamera dan 20 kru yang bersama dengan kami malam ini. Kita akan berbicara satu topik yang sangat menarik yang kita sebut sebagai harga kayangan. Sebelum kita memperkenalkan panelis kita yang akan berbicara tentang isu-isu kayangan pada malam ini, saya berteman dengan dua rakan setugas saya. Yang pertama, kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa analisa kayangan malam ni yang Ustaz nak kongsi kepada kita? Ya Ustaz, banyak sudah pastinya ternanti-nanti oleh sahabat-sahabat kita berkenaan dengan harga barang yang menjadi tumpuan utama. Dan kita akan bawakan bukan untuk mencari di mana salahnya, tapi bagaimana kita bijak untuk menggunakan peluang yang ada, insya-Allah. Baik, dan Ustaz, malam ni penonton kita boleh menonton di mana Ustaz? Ya, malam ni kita boleh menonton siaran langsung kita di TV1 maupun di platform media sosial kita di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun melalui laman sesawang myclick.rtm.gov. Boleh gunakan saya. Baik. InsyaAllah. Dan tidak dilupakan rakan setugas kita jauh di sebelah kanan. Itulah yang berbahagia Dr. Syarmizi Muhammad Rashid, juru bahasa isyarat. Apa khabar Doktor? Lambai tangan sikit. Masya Allah, senyuman manis Dr. Syarmizi, pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia yang akan membantu teman-teman OKU untuk menonton forum pada malam ini. Bersama dengan saya panelis pada malam ini, saya fikir kedua-duanya sudah dikenali, namun jom kita berkenalan dengan mereka. Di sebelah kiri saya, iaitu ni memang sentiasa muda lah nampak. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Syauqi Osman, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Apa khabar Doktor? Ya, Alhamdulillah sihat. Bila sebut tentang harga ni, kalau doktor beli barang, doktor utamakan jenama ke harga? Tanya orang lelaki dulu. Ya, biasa kita tengok harga dulu. Tukang bayar. Tukang bayar. Kita tanya pula yang sebelahnya. Masya Allah, berseri forum perdana malam ini kehadiran. Orang Kelantan kata comelot malam ni. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nik Salidah Suhaila binti Nik Saleh, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Ustaz, apa khabar? 36.5 hari ni. Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Soalan yang sama Doktor. Kalau Doktor pula pilih jenama ke ataupun harga ni? Jenama atau harga? Saya pilih siapa yang bayar. Masya Allah, ini jawapan bijak. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, hari ini kita nak bicara tentang harga, tentang kenaikan harga, tentang isu tentang waktu pandemik ini. Sekiranya anda merasakan forum ini bermanfaat, jangan makan sorang. Ajak teman-teman, rakan-rakan, tag dan kongsikan. Mudah-mudahan lebih ramai dapat menonton pada malam ini. Baik, saya nak tanya soalan pertama kepada Dr. Syauqi. Jadi kalau nak tanya soalan ni, kita kena ejah kursi sikit lah. Bau sedap tanya orang kata. Waktu pandemik COVID-19 ni bagi doktor, saya fikir ada hikmah. Antaranya ada yang mula-mula berjinak dalam aspek perniagaan. Sama ada diberhentikan kerja ataupun dia nak menampung keuangan keluarga.
Ada yang mula pandai masak, jual macam-macam, jual lah kraft tangan homemade dan sebagainya. Mungkin sebagai mukaddimah perbincangan kita, Doktor boleh huraikan tentang apa galakan perniagaan dalam Islam, maknanya menggalakkan umat Islam untuk berniaga. Silakan Doktor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Hariri, kepada Ustaz Nabil yang berada hujung di sana, gandingan ahli panel, Profesor Madya Dr. Nik Sarida, dan juga seluruh para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berbincang dengan topik harga kayangan ini. Ya. Memang kalau yang soalan yang ditanyakan tadi, yang pertama sekali dari sudut pandemik COVID-19 ni, di samping kesusahan yang dialami, sebenarnya ada banyak hikmah yang diperoleh. Ada orang yang susah, tapi ada orang yang senang. Ada orang yang perniagaan dia mencanak begitu tinggi pada musim pandemik ini. Ada orang yang mula-mula berjinak-jinak dengan perniagaan. Alhamdulillah, Allah orangkan kepada dia, maka dia mendapat sesuatu yang terbaik dalam perniagaan. Jadi soalan yang ditanya tadi, dalam konteks Islam ni, bagaimana Islam melihat perniagaan? Apakah ia merupakan satu perkara yang digalakkan? Ya. Perniagaan ni satu perkara, salah satu cara untuk kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal. Asalkan kita tidak melakukan perkara yang haram. Allah sebut dengan begitu jelas, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tetapi Allah taala haramkan riba. Dan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhin minkum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang yang beriman, Allah menyeru orang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil, dengan cara yang tak betul, kecuali melalui perniagaan yang saling redha meredai di antara satu sama lain. Dan kita tak tahulah harga kayangan ni redha ke tak redha kan. Jadi maknanya di situ kita melihat bagaimana penekanan dalam konteks perniagaan itu memang sesuatu yang digalakkan. Apatah lagi kalau kita lihat dalam Al-Quran, perkataan tijarah, perniagaan ini disebut tijarah. Ada dua aspek sebenarnya. Yang pertama, perniagaan kita dengan Allah ada juga. Perniagaan kita dengan Allah. Satu aspek Allah sebut dalam surah Shaf, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau tak aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Terutama yang keduanya, perniagaan sesama manusia. Saya nak tutup masa apa tak mengizinkan, saya nak tutup dengan satu hadis Nabi SAW sebagai satu renungan muqaddimah kita lah pada malam ini, iaitu anna Nabi SAW su'ila, Nabi ditanya, ayul kasbi atyab, apakah kita kata pendapatan ataupun sesuatu yang lebih baik dari sudut mencari rezeki. Maka kata Nabi, amalur rajuli biyadihi, seseorang itu bekerja dengan hasil tangannya, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang baik, perniagaan yang baik, maka itu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Satu mukaddimah yang begitu cantik sekali menceritakan tentang galakan perniagaan ataupun bekerja dengan usaha sendiri dalam Islam. Baik, saya nak susul soalan ini kepada yang bahagia Profesor Madya Dr. Nik. Bila saya dapat tajuk ini daripada KPDN-DCP, saya kata bijak KPDN-DCP ni buat tajuk ni, harga kayangan tengah in lah kata dalam perbincangan media sosial, dan merujuk kepada harga mahal. Soalan saya adalah, adakah di dalam Islam ini peniaga dia boleh letak harga sesuka hatinya,
ataupun ada had-had tertentu, ataupun apa cara Islam nak meletakkan sesuatu harga pada barang? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hariri, moderator kita malam ini, yang amat dikasihi, yang berusaha, Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman, sahabat kita Ustaz Nabil, Dr. Syarmizi. Saya duk tengok Dr. Syarmizi, saya sebut nama dia macam mana bahasa isyarat dia tunjuk. Dan seterusnya, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya Ustaz, bila kita sebut kayangan, ya, makna yang lebih intim dengan kita hari ini mahal. Tetapi kayangan itu sendiri dari sudut bahasanya, sebagaimana yang termaktub dalam kamus Dewan edisi keempat, keinderaan. Bukan kenderaan, keinderaan, tempat kediaman segala dewa. Itu makna kayangan. Tapi bila kita sebut hari ini, kayangan ni hak mahal lah. Ya, kalau harga tentang yang mahal ataupun golongan yang kita kata elit dan sebagainya, itu difahami. Tetapi dalam konteks kita pada malam ini, alhamdulillah kita cuba untuk fahami harga kayangan. Jadi secara asasnya di dalam agama ini tidak ada had yang ditetapkan, mesti letak harga berapa-berapa, tidak ada had ditetapkan begitu. Ya, bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ia menjelaskan bahawa letaklah harga itu tanpa had mengikut uruf. Ya, dan memang adat orang berniaga ni nak untung. Dalam dunia ni tak ada orang berniaga nak rugi, Ustaz. Kalau jumpa, kita bawa my forum kita, ya. Tak ada yang berniaga nak rugi, semua nak untung. Tetapi bagaimana panduan agama yang mana kita nak untung, dalam masa yang sama kita tidak merugikan orang lain, kita tidak menganiaya, menzalimi, menindas satu pihak yang lain. Ya, jadi itulah yang kita nak lihat dalam kita nak berniaga, untung tanpa had. Pastikan tidak ada penipuan, ya, tidak ada kezaliman, tidak ada harga yang terlampau tinggi, terutama bagi barang keperluan. Jadi apabila saya sebut tadi tidak ada penipuan, tidak ada penindasan, antara contoh-contoh yang kita boleh lihat adalah yang pertamanya seperti kita memintas dagangan, talaki ar-rukban. Bagaimana ia berlaku sebagai contoh? Kita tahu ada seorang penjual ataupun sekumpulan penjual nak jual barang tempat kita. Dia sedang dalam perjalanan, mungkin sampai airport baru. Kita pergi jumpa dia di airport, kita kata tak payahlah datang tempat saya jual barang sebab barang ni murah sangat dah tempat kita. Kalau jual pun kena jual harga modal aja, rugi. Ya, kalau tak nak rugi, tempah tiket kapal terbang sekarang balik semula. Barang yang ada ni jual kat saya, harga modal kita kata. Jadi you tak payah susah-susah nak pergi tempat sana jauh. Jadi orang tu pun percaya kat kita, jual lah kepada kita dengan harga modal tadi. Kita pun ambil, bawa tempat kita, jual dengan harga yang tinggi. Kita tipu sebenarnya. Sebenarnya tempat kita masih mahal, tapi pasal kita nak beli dengan harga murah, kita tipu dia di situ. Jadi kalau orang yang menjual tadi tahu berlakunya penipuan itu, mereka berhak untuk memilih khiyar, ya, ataupun mereka berhak untuk membatalkan akad yang telah dipersetujui sebelum itu. Jadi inilah yang kita fahami, maknanya dalam perniagaan, dalam jual beli, tidak ada pihak yang sepatutnya teraniaya, dan sekiranya ada, mereka berhak diadili. Wallahu a'lam. Masya Allah, satu saya suka dengan apa yang doktor sebut. Berniaga boleh untung tanpa had, tapi jangan aniaya orang dan jangan menipu. Itulah syarat ditetapkan. Ustaz Nabil, waktu universiti kata apa sekarang, pernah berniaga ke Ustaz? Pernah lah juga. Tapi biasalah berniaga, tak ada ilmu. Dia pakai main berniaga untuk bantu kawan-kawan je. Ni mungkin berniaga top up lah ni. Dia nak tolong kan. Okey, silakan Ustaz Nabil. Baik, terima kasih Ustaz Hariri. Sahabat rahimakumullah sekalian, menyentuh tentang isu harga kayangan yang kita bicarakan adalah isu semasa yang menjadi perbualan di kalangan sahabat-sahabat kita di media sosial terutamanya untuk meluahkan perasaan dan berkongsi pengalaman. Apapun saya nak bawakan kepada anda di antara keratan akhbar yang menyebut tentang isu ini semasa. Pertama ialah harga barang di luar bandar lebih mahal. Hal ini disebutkan berdasarkan kepada realiti tempoh pandemik COVID-19
daripada kesan bahan mentah dan juga perkara yang boleh menjejaskan kepada ekonomi negara. Yang kedua, barang makin mahal dan ini diakui oleh keseluruhan peniaga di Malaysia. Begitu juga apabila KPDNHP teruskan dasar kawalan dan harga barang keperluan untuk memastikan tidak ada pihak yang dianiaya ataupun ada pihak mengambil peluang untuk menganiaya. Seterusnya, kenaikan harga barang semua pihak semua kena selalu pantau. Dan paling penting, isu ini menjadi perdebatan hebat di media sosial juga di kalangan kita, iaitu apabila KPDNHP kesan kenaikan harga ayam di peringkat nasional. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, saya bawakan kepada anda KPDNHP mengenakan ataupun meletakkan kenaikan harga standard di peringkat nasional daripada harga RM8.39 sekilogram kepada RM8.47 berdasarkan kepada laporan price alert harian bermula pada 6 September yang lalu. Dalam masa yang sama mendapati 47 premis atau 8% daripada 605 premis yang dibuat kajian ini menyatakan bahawa menaikkan harga manakala 0.5% menurunkan harga. Di Semenanjung, harga purata ayam lebih kurang RM8.39 dikesan oleh di beberapa lokasi, antaranya di Pasar Gopeng Kinta Perak. Yang paling tertinggi dijual ialah pada harga RM RM11 1 kilo. Dalam masa yang sama ada premis yang menjual harga paling rendah iaitu RM5.99 iaitu di 40 buah pasaraya Tesco atau Lotus di seluruh negara. Jika kita lihat pula di Johor, Pasaraya Maidin Mutiara Rini dan juga di Family Store Jasin Melaka turut menjual pada harga RM5.99 pada harga yang begitu murah. Di Sabah, harga purata ayam standard direkodkan ialah RM11.26 1 kilogram, manakala harga tertinggi dicatatkan ialah RM13.20. Ini yang dijual di Sandakan. Di Sarawak, harga purata ayam RM8.69, manakala harga paling tinggi dijual ialah RM12. Tuan-tuan, walaupun begitu, KPDNHP tidak akan teragak-agak untuk mengenakan akta seperti Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 jika berkesan dengan keadaan yang memerlukan. Tuan-tuan, kita diawasi, begitu juga dengan peniaga, anda juga diawasi. Kita berhenti seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Tok Ma, Tok Abah Kelantan kita yang menonton di Pasir Mah, Pasir Putih, Gua Museh, ataupun yang sedang menonton daripada Tanjung, Bagan di Penang ataupun di mana sahaja. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih Forum Perdana Ehwal Islam sebagai siaran malam Jumaat anda. Kita masih lagi membincangkan topik harga kayangan bersama dengan penganjur kita KPDNHP dibawakan oleh Bank Islam dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Saya nak kembali semula perbincangan kita kepada yang berbahagia Dr. Syauqi. Bila sebut tentang perniagaan itu Syauqi, dia macam tak boleh berpisah dengan penipuan. Sama ada yang meniaga tu menipu atau pembeli yang tertipu. Ada seorang kawan saya Doktor, dia tengah menontonnya. Dia beli satu barang online. Dia tengok kursi ni murah, bawah daripada harga 100. Dia beli Doktor. Sampai-sampai kat rumah rupanya barang antik untuk diletakkan dalam almari kecil nonet. Tertipu. Saya nak tanya kepada doktor lah. Apa unsur-unsur penipuan yang ada dalam perniagaan ni yang sama ada pembeli yang boleh tertipu atau peniaga yang sengaja nak menipu? Silakan doktor. Baik, terima kasih tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bab menipu ni memang satu perkara yang diharamkan. Kerana apa? Apa tujuan perniagaan sebenarnya? Dia perniagaan ni, muamalat ni, dia nak menghubungkan manusia dengan manusia. Jadi dia akan ada unsur kasih sayang, bantu-membantu. Orang yang ada barang, dia supply barang kepada orang yang ada duit nak beli barang. Jadi di situ ada unsur tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Tetapi kalau ada unsur penipuan, kalau kita sendiri kalau ditipu, rasa-rasa bagaimana? Sudah tentu kita akan marah, sudah tentu kita akan tak selesa, lalu berlakulah pergaduhan. Maka inilah yang dilarang dalam Islam. Sebab itu apa-apa jenis penipuan ini dilarang. Nabi SAW satu ketika Nabi masuk ke pasar Madinah. Nabi tengok cantiknya ada satu bekas tamar, ada satu bekas.
Nabi cuba masukkan tangan Nabi ke dalam tamar itu, ke dalam bekas itu. Rupa-rupanya di buah basah. Atas nampak kering, grade A, bawah grade C. Jadi Nabi SAW bertanya kepada peniaga tadi, apa yang kamu buat ini? Dia kata, buat macam mana tamar itu ditimpani, kena hujan. Kena hujan, basah. Mengapa kamu letak yang basah itu di bawah? Seolah nak menipu dekat situ. Lalu Nabi SAW menyatakan, man ghasyana falaysa minna. Sesiapa yang menipu, dia bukan di kalangan kami. Nampak tak begitu dahsyatnya penipuan yang dilakukan oleh seseorang itu, sehingga Nabi SAW tidak mengaku sebagai umat. Jadi berat itu, persoalan itu. Macam mana yang berlaku penipuan pada hari ini yang disebut Ustaz Hariri tadi kan? Tengok punya gambar cantik punya kan. Rupa-rupanya tidak sebagaimana yang digambarkan. Jadi kalau kita lihat penipuan-penipuan pada hari ini, dia berlaku dalam pelbagai cara. Orang nak untung, dia tidak jaga adab. Bukan salah nak untung, tetapi dengan cara yang halal. Tetapi kalau untung dengan cara yang haram, maka rezeki yang dia peroleh tidak akan mendapat keberkatan di sisi Allah Ta'ala. Contoh dia bagaimana? Contohnya dari sudut informasi. Tadi informasi lah tu. Dia reka-reka maklumat untuk melariskan barangan dia. Benda tak ada diadakan. Dia punya kadang-kadang ada pula satu diupah syarikat pengalanan yang khusus untuk create sesuatu yang kadang tak ada pun. Kalau dia nak create satu benda yang betul tak apa. Tetapi tak ada pun, direka cipta. Maka inilah merupakan satu perkara yang melibatkan penipuan yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nabi kata, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Pendustaan, penipuan itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawa kepada neraka. Jadi maknanya menipu ni benda buruk, benda maksiat, benda jahat. Dan jahat ni masuk neraka. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa anna sidqa yahdi ilal bir wa annal birra yahdi il jannah. Manakala benda yang baik itu dia berterus terang, dia jujur, maka dia membawa kepada kebaikan. Maknanya as-sidqa itu dia bercakap benar, dia tak tipu. Pernah satu ketika saya sendiri pengalaman saya lah pengalaman. Saya pergi ke Pasar Besar Siti Khadijah. Ada cakap Kelantan tadi tak? Pasar Besar Khadijah, saya nak beli beg. Boleh beg? Saya tanya makcik tu, makcik ni berapa riyal makcik? Berapa ringgit? Dia kata 15 riyal. 15 ringgit lah. Jadi saya pun tanya, saya tawar dia, kurang sikit boleh tak? Biasalah adab membeli kita nak kurang kan? Dia kata, bagilah 12 riyal. Dia kata, 12 ringgit lah. Bila senang sangat tawar, saya pun minta tawar sikit lagi. Kan? Saya kata 10 ringgit boleh tak? 10 ringgit. Dia kata, makcik ni kau bagi 10 ringgit ni, makcik, bukan makcik tak untung, makcik untung dah. Tapi untung sikit. Allahu Akbar. Kita bila disebut begitu tersentuh. Maknanya dia jujur, dia tak tipu. Biasanya yang berlaku kadang-kadang dalam masyarakat kita, kadang peniaga ni, 10 ringgit. Oh, ini makan modal ni. Ini tak untung ni. Jadi dia menipu. Bila mana kita tahu perkara sebenar, kita sakit hati tak? Kita sakit hati, rupanya dia menipu kita. Maka dengan sebab itu, penipuan itu satu benda yang jahat yang boleh membawa kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, apatah lagi penipuan yang dirancang untuk melariskan barangan. Maka dengan sebab itu, jauhilah sebarang penipuan. Wallahu a'lam. Saya ingat kalau makcik tu tengok orang senyum bangga dia hari ni, boleh tulis di ruangan komen, tuan-tuan sedang meniaga apa. Ini satu promosi juga kan. Baik, Dr. Ni, saya bila tentang kenaikan harga barang ni, saya satu hari pergi ke kedai tu, bila kita terasa harga tu mahal sikit, kita tanya dia, mahal tak macam biasa? Oh, dia kata waktu pandemik ni tak boleh sebab nak turun ke laut susah, minyak susah, kos tu meningkat. Jadi saya tertanya-tanya, adakah pengguna kita reda je lah, dah mahal, beli je lah, tak nak beli tak boleh? Ataupun pengguna ni ada hak untuk dia berperanan juga menentukan harga kuasa beli bagi sesuatu barang. Silakan, Doktor. Baik. Orang kata take it or leave it. Orang Jawa kata macam tu. Maknanya kadang-kadang kita, Ustaz, sebagai pengguna serba salah. Nak beli mahal, kalau tak beli tak adalah. Nak makan pun tak boleh nak makan kalau tak beli. Jadi dalam keadaan itu,
kuasa pengguna ini kadang-kadang terbatas, tetapi kita ada KPD and HEP. Ya, kita ada penguasa-penguasa yang akan menjalankan tugas-tugas penguatkuasaan. Jadi sebab itu barang ini secara asasnya terbagi kepada dua. Ya, satu adalah barang keperluan asas, yang kedua bukan keperluan asas. Untuk barang keperluan asas, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, memang pemerintah boleh buat kawalan harga. Kalau harganya melambung tidak munasabah, pemerintah juga boleh arahkan turunkan harga barang. Kalau tak nak turun juga, penguasa boleh arahkan supaya ataupun boleh jualkan barang tersebut dengan harga yang munasabah, dan hasil jualan itu bagilah kepada pemiliknya, ya, supaya dapat mengawal harga tersebut. Untuk barang yang bukan keperluan, ini tidak ditetapkan, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut pandangan yang rajih, ya, daripada dalil Rasulullah ini, pernah terjadi kenaikan harga barang pada zaman Nabi, dan orang-orang pada masa itu datang jumpa Nabi dan katanya minta Nabi supaya tetapkanlah harga untuk mereka. Maknanya barang ini minta Nabi yang tetapkan harga. Jadi apa yang berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa sesungguhnya hanya Allah sahaja yang menetapkan harga, kata Nabi. Dan aku tidak mahu bertemu dengan Tuhanku, dan tidak mahu ada seorang pun daripada kalian yang menuntut perbuatan zalim yang aku lakukan, sama ada menuntut darah atau menuntut harta, disebabkan zalimnya aku ini sebagai pemerintah yang menetapkan harga kepada sesuatu barang, sedangkan tidak ada had untuk menentukan harga itu. Jadi di sini kita kena faham betul-betul bahawa penetapan itu zalim yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bila kita menghadkan milik orang, ya, keuntungan yang orang boleh dapat hasil daripada usaha kerasnya itu, tetapi ini bukan barang keperluan. Kalau barang keperluan memang perlu ditetap, memang perlu dikawal untuk kita mengelakkan penindasan, penipuan, kezaliman dan sebagainya. Sebab itu Ustaz Nabil tadi ada menyebut tentang Akta Kawalan Harga dan juga Anti Pencatutan 2011, dan dengan itu lahirlah Peraturan Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2018 yang menetapkan siapa yang meletakkan menentukan keuntungan tinggi yang tidak munasabah, mereka ini boleh didenda. Inilah dia. Saya ingat kita malam ini nak tahu juga berapa dendanya, ya, kalau kita jual mahal sangat. Jadi dendanya untuk individu ini, bukan syarikat. Kalau individu RM100,000 ataupun 3 tahun penjara untuk kesalahan kali pertama. Kalau berlaku lagi, berulang lagi, RM250,000 atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya sekalian. Bukan mudah sebenarnya, ya. Tapi sebab orang tak tahu, maka mereka meletakkan harga yang tidak munasabah. Kadang-kadang harga pun hari ni harga lain, esok harga lain. Tengok orang membeli, orang ni kereta ni harga lain, orang naik kereta ni harga lain, masya-Allah. Jadi itulah sebenarnya hak seorang pengguna dari segi membantu pihak kerajaan mengawal harga. Jadi kita kena buat aduan. Masya Allah. Tak berbaloi. Untung nak lebih RM5, kena RM10,000, 5 tahun penjara. Tak berbaloi. Sebab itu, kalau kita nak menipu ataupun nak menaikkan harga sesuka hati, jangan keliru. Takut nanti pembeli itulah penguatkuasa KPDNCP. Macam Ustaz Nabil ni, kita tak percaya sangat ni. Sekejap dia jadi pengurusi forum perdana, sekejap jadi ahli ATM, hari ni jadi penguatkuasa KPDNCP. Betul ke Ustaz ni? Kita membantu, Ustaz. Kita membantu. Dan ada benda yang boleh kita kongsikan, terutama kita nak menyalurkan maklumat kepada semua pengguna dan juga pembeli, terutama di negara kita di Malaysia, agar tidak mudah tertipu. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan, saya sediakan satu aplikasi yang disediakan oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP, iaitu My Sales Tracker, di mana tuan-tuan boleh muat naik dan muat turun di aplikasi telefon bimbit anda, dan di mana-mana lokasi anda boleh mengesan. Antaranya ialah apabila fungsi GPS diaktifkan, premis dalam jarak 20 km akan dapat mengesan jualan murah dengan paparan peta untuk anda. Yang kedua, fungsi carian premis turut disertakan, dan ada juga paparan maklumat seperti nama syarikat, nombor pendaftaran dan sebagainya untuk memudahkan anda menghubungi ataupun mencari lokasi penjualan tersebut. Pun begitu, ada juga nama produk, harga dan sebagainya disertakan dalam aplikasi yang disediakan. Dan
Jika anda mempunyai masalah dari sudut keraguan harga barang dan sebagainya, juga ada ruang untuk anda buat aduan. Saya kongsikan dengan anda, aduan jelas tentang harga. Tindakan bersama untuk kita ambil perhatian. Pertama, maklumat premis, lokasi jualan. Yang kedua, simpan gambar jika anda dapat mengambil gambar melalui telefon bimbit anda. Kenal pasti barang juga servis yang disediakan. Yang keempat, simpan bukti bayaran sebagai bukti kita nanti. Dan seterusnya, masa dan tarikh kejadian juga harus dicatatkan. Dan paling penting, ada 9 saluran untuk anda ambil peluang menyampaikan aduan ini. Sama ada melalui portal aduan e-aduan KPD NHP ataupun melalui call center 1-800-886-800 ataupun email ke iaduan@kpdnhp.gov.my, dan masih ada lagi 6 saluran untuk anda gunakan. Dan saya nak kongsikan di akhir ini berkenaan dengan jumlah aduan mengikut tahun 2018 hingga 2021 sehingga Ogos ini. 2018 sebanyak 4,789 kes aduan yang diterima. Tahun 2019 5,415 kes. Manakala pada tahun 2020 mencanak naik 11,511 kes aduan yang diterima. Manakala sehingga Ogos 2021 8,375. Caknakah kita tentang isu ini? Tepuk dada, tanya, ruang dalam dompet kita. Berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali dalam forum perdana ehwal Islam yang kami bawakan untuk anda pada malam ini berkenaan dengan harga kayangan. Sudah pasti anda yang tercari-cari di mana ruang untuk menyampaikan aduan. Oh, saya sudah terjerat. Oh, saya sudah tertipu. Kita masih lagi ada hak untuk sama-sama dijaga. Dan sudah pasti sebagai pengguna anda perlu tahu hak-hak anda. Begitu juga dengan peniaga. Anda perlu bertanggungjawab dan amanah terhadap hasil yang anda jual dengan hasil yang anda akan dapat. Mudah-mudahan keberkatannya diperolehi dengan sumber yang baik, bahkan dengan cara yang berkesan untuk kita mendekati sahabat-sahabat kita dalam dunia perniagaan. Saya rasa tuan-tuan tak sabar nak teruskan perbincangan kita. Saya kembalikan kepada Ustaz Haridi untuk meneruskan perbincangan kita yang seterusnya. Baik, mungkin depan kita ni Ustaz Nabil, penonton kita ini ada peniaga. Betul. Kalau dia bukan peniaga, tentu dia pengguna. Betul. Jadi kita nak bincang hari ini aspek Islam. Apa solusi Islam dalam menyediakan dalam aspek perniagaan kepada peniaga dan juga pengguna. Baik, Dr. Syauqi, bila sebut berniaga ni, saya mesti terkenang ataupun dalam kitab-kitab sirah tentu kita akan berjumpa. Inilah kita kata kerjaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi seorang rasul, iaitulah seorang businessman, peniaga. Dan ramai para sahabat Nabi juga seorang peniaga. Dan ajaibnya, mereka berniaga dengan cara Islam dan kaya. Kalau nak disebutkan seorang demi seorang sahabat-sahabat Nabi yang kaya, wah, tak cukup masa kita sebut malam ini. Soalan saya, apa rahsia kejayaan mereka ini berjaya dalam perniagaan dan berkat pula dalam perniagaan dan kehidupan mereka? Doktor. Baik, terima kasih Ustaz Hariri, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebagai satu contoh yang terbaik, sudah tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita macam mana cara perniagaan yang bukan sekadar kita nak dapat keuntungan di atas dunia, tetapi kita juga nak dapat keuntungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi kata at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin yaumal qiyamah. Peniaga ini yang at-tajir al-amin, yang jujur, yang benar, as-saduq al-amin, yang benar, yang jujur, maka di hari akhirat kelak akan dibangkitkan bersama para nabi, para syuhada, para salihin. Itu ganjarannya. Sebab itu kalau sebagai seorang peniaga, sebagai contoh, nak tak kita termasuk dalam kalangan ini? Sudah tentu. Dan insya-Allah sekiranya kita bersikap jujur, kita bersikap amanah, kita bercakap benar, kita tidak menipu, maka pada ketika itu kita akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki akan bertambah-tambah, tak
tak risau perkara ini. Sebab itu Nabi SAW sangat-sangat ambil berat soal penipuan ini. Sebab penipuan ni satu perkara yang bukan sekadar orang kata tak kaya lah atas dunia ni. Ya. Dia ambil harta orang secara batil. Bila dia menipu ni, dia masuk dalam wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang dilarang oleh Allah Taala. Jangan makan harta sesama kamu secara batil. Menipu ni batil. Kadang-kadang dia seronok dengan menipu, tetapi percayalah, atas dunia pun dia tak akan kaya kalau dengan menipu. Apatah lagi di akhirat kelak dia akan mendapat dosa. Sebab itu macam kita sebut tadi, Nabi SAW pergi cek. Dan yang apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ini merupakan satu sunnah yang dilakukan oleh penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Pengguna, Kabinet NHP. Mereka buat pergi cek satu-satu ni. Mereka cek itu insya-Allah mencontohi apa yang Nabi SAW buat. Iaitu Nabi pergi cek, tengok menipu ke tak menipu. Soalnya menaikkan harga dalam keadaan menipu, dalam keadaan barangan kawalan. Jadi bila mereka menipu, macam mana nak dapat keberkatan? Sebab itu kita heran, macam mana Nabi sahabat dapat begitu hebat nak? Abdurrahman bin Auf contohnya. Ya, hatta dia wafat pun kata berlimpah ruah lagi. Dia bagi banyak dah, berlimpah ruah lagi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman bin Affan dan ramai lagi sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab apa? Sebab mereka bersikap jujur, amanah, tidak menipu, dan mereka berniaga tu dalam keadaan nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nawaitu daripada awal tu nak tolong orang begitu. Tak di samping itu untuk mendapat keberkatan, jangan lupa zakat. Jangan lupa sedekah. Ini kadang-kadang kalau lupa ini tu menyebabkan banyak melencong daripada kebenaran tu kan. Sebab apa? Sebab tidak relate dengan keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, kerana dia tidak melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat satu kisah. Sahabat saya cerita baru ni. Dia buka satu kedai. Kedai kek, kedai kek. Jadi dia kata bila buka kedai kek ni satu tempat ni, dia tak apa laku sangat. Sehari tu dapat RM60, RM70. Nak bayar sewa pun tak cukup sebulan kan. Satu hari dia kata ada orang main letak tabung dekat cashier tu kan, letak tabung tu. Jadi orang tak masuk. Siapa nak masukkan tabung tu? Lah kali dia fikir aku lah masuk, dia kata. Hari-hari dia masuk RM10 kan. Dia masuk. Tak semena-mena Allah bagi keberkatan. Selepas pada tu mencana dia punya bisnes dia punya keberkatannya. Boleh buka cawangan lagi pula. Cawangan demi cawangan. Jadi di situ sebagai orang Islam, kita bukan setakat berniaga, tapi kita nak mendapat keberkatan dan diredai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, masya-Allah, cantik sangat huraian yang diberikan oleh Dr. Syauqi tadi. Kalau menipu takkan kaya. Walaupun kita rasa macam wah, hebat dah kita ni, rupanya tak berkat. Ingat semua. Baik. Ni satu lagi isu, Dr. Nick. Bila sebut kenaikan harga ni, dia ada satu kaitan lagi, dipanggil orang tengah. Ni bahasa kampung sebut orang tengah. Ataupun Kelantan kata tok perai. Kalau bahasa perniagaan sikit dia panggil pemborong lah. Jadi yang ni yang duduk main harga menyebabkan melampau sangat kenaikan itu. Mungkin doktor boleh komen sedikit pandangan Islam tentang peranan orang tengah dalam perniagaan ni. Silakan doktor. Baik, terima kasih Ustaz Hariri, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Asasnya orang tengah ini tidak menjadi masalah. Ya, kalau mengikut Imam Ahmad, harus hukumnya ada orang tengah dalam muamalat kita. Dan yang paling penting sekali ialah ada persetujuan di antara dua belah pihak yang membekalkan dan juga orang tengah itu tadi. Saya bagi contoh yang mudah kalau boleh, mungkin dalam soal penjualan tanah, ya. Seekar tanah dengan harga RM100,000. Ya, carilah orang tengah yang boleh jual tanah itu, dan kalau dapat jual, komisen 5%. Ustaz Hariri, 5% daripada RM100,000 berapa? Sudah hijau dah lah. Sudah lah. Main teka malam ni. RM5,000. Dapat jual RM5,000, dapat 1% daripada RM100,000. Itu jelas, ya, dia persetujui, dia pun tahu berapa upah ataupun komisen dia, selesai. Tetapi ada satu keadaan di mana jual tanah juga 1 ekar RM100,000, tapi dia tak bagi tahu berapa komisen. Dia tak bagi tahu berapa upah. Jadi yang orang tengah ni tadi, dia kata daripada RM100,000 tadi dia nak jual RM200,000. Yang penting dia bagi RM100,000 kepada pemilik tanah tadi. Boleh ke tak boleh begitu? Ya, ini soal keadilan, soal kita
menyeimbangkan munasabah tidak munasabah kita mengambil keuntungan, dan juga ada penipuan ataupun tidak. Jadi dalam perkara ini fuqaha mempunyai beberapa pandangan, ya. Secara asasnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tak berapa setuju. Mereka kata tidak harus begitu sebab wujud unsur-unsur gharar. Bila kita tak tahu berapa komisen, berapa upah, maka tak jelas. Dia mungkin menjadi satu penganiayaan kepada orang tengah tadi. Sebab kan kalau dapat jual, tidak ada upah akhirnya. Nanyalah kat dia. Jadi itu satu penganiayaan mungkin. Jadi sebab itu kerana gharar atau penjahalah ini mereka tidak bersetuju. Tapi Imam Ahmad melihat ia dalam konteks mudharabah. Ya, ini adalah pemilik modal, ini adalah pengusaha modal. Dia tolong jual, nanti kita untung, kita memang akan bahagi, ya, dan boleh buat ketetapan sebelum ataupun sesudahnya. Jadi soal orang tengah ini satu benda yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini dan satu perkara biasa. Tetapi yang paling penting sekali lagi sebagaimana Prof Madya Dr. Suki sebut juga, jangan tipu. Orang tengah ke orang tepi kan, yang penting tak ada penipuan. Ya, jadi ini kita lihat banyak undang-undang kita yang sekarang ini sedang dikuatkuasakan oleh KPD NHCP juga. Soal kawalan harga barang, ya, soal kita nak buat jualan murah pun bukan boleh buat suka hati rupanya jualan murah. Cuma tahun 2020 mungkin kerajaan nak memberi lebih banyak dorongan kepada peniaga supaya boleh banyak jual barang dalam keadaan orang tak keluar rumah dan sebagainya. Jualan murah tahun 2020 tidak ada had berapa kali. Ya, sepatutnya ada had dia. Ini tak. Bila-bila masa jualan murah tahun 2020, 2021 tak perasan pula jualan murah. Nak masuk 2022 dah. Jadi itulah beberapa perkara yang saya rasa kita perlu fahamilah dalam konteks orang tengah ini, ya. Jangan ada penipuan, jangan ada kita nak mengamalkan riba, judi ataupun gharar, kemudian tidak meletak harga terlalu tinggi, dan juga pastikan barang itu halal. Kan orang tengah harus jual barang tak halal tak jadi. Dan inilah juga kita yang penting, tak payahlah kita bagi tahu kepada pembeli kita berapa modal kita, berapa untung kita, sebab kebanyakan yang bagi tahu tu tak betul. Dan kalau pembeli tanya pun kita tidak harus memberitahu berapa modal dan berapa untung kita. Jadi lebih baik kita diam saja, jual ajalah. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Alhamdulillah, tenang semua orang tengah Tok Pais dengan lega dah. Sebenarnya iya, kadang-kadang dia membantu pasaran, memperkenalkan dan membantu pemodal-pemodal ini untuk diperkenalkan di luar di bandar dan sebagainya. Ustaz Nabil, silakan. Ya, betul Ustaz. Kita mengambil peluang untuk membantu dan memudahkan. Tapi ada aplikasi yang boleh memudah dan menyenangkan anda. Saya perkenalkan, mungkin aplikasi ini baru bagi anda dan mungkin juga telah lama anda ketahui, iaitu berkenaan dengan Price Catchers yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Baik, yang penting ialah bandingkan harga baru beli. Apa yang menarik berkenaan dengan isu ini? Sebab kadang-kadang bila kita turun ke pasar raya ataupun ke lokasi untuk kita membeli barang-barang mentah, barang-barang keperluan harian, kadang-kadang kita main terjah aja. Tambah-tambah orang lelaki ni, Ustaz Aridi, dia selalu ingat bila suami isteri dia kata, abang jangan lupanya beras, gula, garam, susu anak. Sampai ke kedai tu, tadi beras, bawang, ada halia, ada jadi lain dah. Jadi mudahnya ialah Ustaz, bukan kata orang lelaki tak bagus. Kadang-kadang orang lelaki ni fikir lebih. Daripada satu harga tu, dah kali jadi satu troli. Itu orang lelaki, biasa. Yang penting, bagaimana anda perlu menyusun dan merangka pembelian yang lebih berjimat. Apa yang penting ialah dari sudut aplikasi ini, anda boleh melihat 6 jenis kategori untuk memudahkan anda mendapatkan barang-barang keperluan. Antaranya ialah barang segar, barangan kering, minuman, susu dan barangan bayi, produk kebersihan dan juga barangan berbungkus, tin pack, kotak dan sebagainya. Anda boleh search ataupun buat carian melalui aplikasi ini dan terus memudahkan anda. Dan paling penting, tips berjinat cemat ketika berbelanja antaranya ialah simpan resit untuk melihat penggunaan semasa, begitu juga beli jenama tempatan, beli ketika jualan murah dan buat perbandingan harga yang terbaik melalui aplikasi-aplikasi yang sedia ada di dalam handphone ataupun telefon bimbit anda. Hanya klik dan share kebaikan ini untuk sama-sama kita. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Yang ke mana-mana, gelanggang kita masih belum berakhir. Kembali lagi selepas ini.
Alhamdulillah, kita bergabung sekali lagi di Forum Perdana Ehwal Islam. Sedar tak sedar, forum kita nak habis. Jangan marah makcik. Tenang. Nak buat macam mana? Itulah tempoh yang ada. Walau bagaimanapun, kita perlu buat kesimpulan apa yang boleh kita dapat daripada forum kita pada malam ini, harga kayangan. Saya nak mulakan dengan Dr. Syauqi terlebih dahulu untuk memberi kesimpulan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hariri dan juga para penonton yang dirahmati Allah. Sedar tak sedar kita sudah berada di penghujung dah kesimpulan dah. Jadi kesimpulan yang saya nak sebut ringkas saja. Yang pertama sekali, saya teringat apa yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? La yabi'u fi suqina illa man yafqah. Tidak berniaga, jangan berniaga di pasar kami melainkan orang yang faham agama, supaya dia tidak mencampur adukkan antara halal dan haram. Jadi itu yang pertama. Jadi sesiapa yang nak terlibat dalam perniagaan, terutama dalam suasana pandemik ini, boleh digalakkan, tetapi kena ada ilmu, kena tahu halal dan haram. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak petik hadis Nabi SAW. Nabi kata, inna tujjar humul fujjar. Sesungguhnya peniaga-peniaga itu mereka ni golongan yang jahat. Itu dia. Lalu sahabat Nabi bertanya, bukankah dihalalkan kepada kita jual beli? Maka Nabi kata, innahum yaqulun fayakdzibun. Mereka itu yang jahat, itu mereka yang mereka berkata tetapi mereka menipu. Jadi maknanya peniaga-peniaga yang menipu. Wa yahlifuna wa ya'thamun. Mereka bersumpah dengan sumpah palsu dan mereka berdosa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita nak petik ayat Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 37. Allah Ta'ala menyatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Mereka yang perniagaan itu tidak melalaikan mereka daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah orang hak berniaga yang ingat Allah Ta'ala, dia tahu batas-batas mana boleh, mana tak boleh, mana halal, mana haram. Dia akan menjauhkan perkara-perkara, sama ada perkara penipuan ke, gharar ke, riba ke, unsur maisir ke, atau apa-apa juga unsur yang haram dia akan tinggalkan. Sebab apa? Sebab dia ingat Allah Subhanahu wa taala dan dia dirikan salat dan dia mengeluarkan zakat. Ini semua insya-Allah akan memberi keberkatan kepada perniagaan seseorang yang bukan sekadar mendapat keuntungan di dunia, tetapi juga mendapat kebahagiaan dan kecemerlangan di akhirat kelak. Wallahu taala alam. Masya-Allah, alhamdulillah. Silakan pula Dr. Nik Salidah untuk buat kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, 2 minit 2 kisah. Kisah pertama, Sayyidina Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu diberikan 1 dinar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membeli seekor kambing. Dia pergi beli kambing dengan harga 1 dinar itu, bukan mendapat seekor tetapi mendapat 2 ekor kambing. Jadi dijual seekor kambing tadi dengan harga 1 dinar. Maka keuntungannya sebenarnya adalah 100%. Dan dia bertemu Rasulullah untuk memulangkan kembali 1 dinar itu. Di sebaliknya Rasulullah mendoakan keberkatan dan akhirnya dia meneruskan kerjaya sebagai seorang peniaga sehingga berjaya dapat untung 40,000 dinar. Dia berniaga di pasar. Jadi di situ, harga ini kayangankah? Ya, sebagaimana yang kita bincangkan pada malam ini, benar mungkin kayangan tetapi munasabah dan ia tidak menjadi satu larangan. Yang kedua, tentang Sayyidina Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, ya, yang pernah membeli sebidang tanah dengan harga 170,000 dirham. Dan selepas kematian Zubair Al-Awwam ini, anaknya Abdullah menjual tanah itu dengan harga 1.6 juta dirham. Kayangankah harga ini? Jawapannya ya, mungkin kayangan, tetapi kita perlu mengukur faktor masa juga dan juga kemunasabahannya mengikut uruf sesuatu tempat itu. Jadi sebagai kesimpulan, tidak ada had dan batasan meletakkan harga, tetapi yang paling utama dia tidak melampaui kemunasabahan sesuatu tempat dan tidak ada penipuan. Wallahu alam. Masya-Allah, itulah kesimpulan yang sangat tuntas yang telah diberikan oleh kedua-dua panel untuk kita
faham tentang harga kayangan. Tidak ada satu harga yang ditetapkan dan perlulah kita elak daripada penipuan supaya kita dapat bermuamalah dengan penuh keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Ustaz Nabil, Ya. 30 saat ada pesanan untuk penonton? Betul, memetik satu hadis Nabi. Adil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada siapa yang telah pun diamanahkan kepada kamu dan jangan khianat walaupun orang itu mengkhianati kamu. Ini pesanan Nabi untuk memupuk rasa kasih sayang walaupun peniaga itu pernah menipu, jangan langsung tak support. Tegah dia, bantu dia, tegur dia dan paling penting kita sama-sama menaikkan ekonomi umat Islam untuk memartabatkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itulah sedikit pesanan yang diberikan oleh sahabat saya Ustaz Nabil. Kita ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada gandingan bintang ilmuwan panelis kita pada malam ini, Profesor Madya Dr. Syauqi Osman dan juga Profesor Madya Dr. Nik Salidah Suhaila binti Nik Saleh di atas forum yang berlangsung pada malam ini. Terima kasih. Tidak dilupakan kepada para penonton setia Forum Perdana Ehwal Islam sedari jam 9 hingga ke saat ini kerana memberi masa dan juga perhatian anda sepanjang forum ini berlangsung. Akhir pesanan daripada saya, banyak ilmu dan perkara yang telah kami kongsikan dengan tema ataupun tajuk harga kayangan. Ilmu yang berguna akan jadi tak berguna jika tak diguna. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Ustaz Hariri. Terima kasih kepada KPDN HCP selaku penganjur kita malam ini, Bank Islam Jakim dan juga RTM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.